nefrotik adalah merupakan sindrom yang melibatkan sekumpulan gejala atau tanda-tanda yang disebabkan oleh keradangan yang berlaku kepada struktur asas buah pinggang ataupun struktur penapis buah pinggang. Kenapakah keradangan ini boleh berlaku? Keradangan ini boleh berlaku disebabkan oleh keradangan penapis buah pinggang iaitu nefron. Di antara penyakit-penyakit yang menyebabkan keradangan yang berlaku kepada struktur ini seperti minimal change disease yang kerap berlaku kepada kanak-kanak, FSGS ataupun dikenali juga sebagai focal segmental glomerulosclerosis atau membranous nephropathy. Punca keradangan juga boleh disebabkan oleh penyakit-penyakit sistemik seperti kencing manis, darah tinggi atau penyakit autoimun yang dikenali sebagai SLE yang melibatkan buah pinggang iaitu lupus nephritis. Di antara gejala-gejala atau simptom-simptom yang dialami oleh pesakit-pesakit sindrom nefrotik adalah 1. Kencing yang berbuih. Yang kedua, bengkak pada bahagian muka, pergelangan kaki, tumit serta seluruh badan. Dan yang ketiga adalah peningkatan berat badan yang amat ketara. Saya sebenarnya telah didiagnos sebagai pesakit SLE pada tahun 2016. Selepas 2 bulan selepas itu, saya mengalami nephrotic syndrome. Seperti kencing saya ada buih. Lepas tu saya mengalami berat badan yang peningkatan berat badan yang secara mendadak. Saya punya kaki pun menjadi sembak dan bengkak. Semasa berjumpa dengan doktor ada bertanya dengan saya sama ada saya ada mengalami keletihan yang melampau ataupun tidak. Saya menjawab memang ada keletihan yang melampau lah. Dan doktor memberitahu itu adalah antara salah satu simptom nephrotic syndrome. Komplikasi-komplikasi yang disebabkan oleh sindrom nefrotik adalah seperti 1. Berlaku kerap jangkitan kuman kerana kehilangan protein yang banyak daripada air kencing. Yang kedua, pesakit yang mengalami sindrom nefrotik ini akan mengalami risiko untuk mendapat pembekuan darah di salur-salur darah. Yang ketiga, mereka juga berisiko untuk mendapat kegagalan fungsi buah pinggang. Yang keempat, mereka juga akan mengalami kadar kolesterol yang sangat tinggi. Penyakit saya seorang yang aktif, yang boleh melakukan semua kerja. Dan apabila saya dapat tahu penyakit saya semua ni, saya cepat letih semua tu. Saya tidak dapat melakukan perkara sebelum ini. Dan simptom-simptom saya mula saya dapat tahu, saya cepat letih, penat, dan demam, muka kaki sembak. Dan saya ke klinik untuk cek rawatan yang seberikutnya.
And then doktor bagi tahu saya mendapati saya ada penyakit nephrotic syndrome. Dan doktor dari klinik tu dia suruh saya transfer ke hospital besar, jumpa pakar, doktor pakar. Sebelum saya dapat tahu penyakit saya seorang yang aktif, yang boleh melakukan semua kerja. Dan apabila saya dapat tahu penyakit saya semua ni, saya cepat letih semua tu, saya tidak dapat melakukan perkara sebelum ini. Contoh sebelum ni saya boleh pergi kelas, keluar pergi naik motor, tapi sekarang saya tak boleh dah melakukan semua tu. Sebab saya kena jaga kesihatan saya terlebih dahulu. Saya tak boleh melakukan kerja-kerja yang lasak, kata. Tak boleh terkena cahaya matahari, tak boleh buat kerja yang berat-berat. And then doktor pakar pula cadangkan saya sentiasa berehat di rumah, tak boleh duduk di kawasan luar, kawasan orang ramai. Prosedur renal biopsi adalah prosedur yang boleh dijalankan secara pesakit luar ataupun outpatient. Pesakit akan diarahkan berada di posisi berbaring atau meniarap di atas bantal semasa prosedur dijalankan. Suntikan bius setempat akan diberikan di bawah kulit yang telah dikenal pasti lokasinya untuk mengambil spesimen di buah pinggang. Jarum biopsi akan dimasukkan melalui tusukan pada bahagian kulit yang telah dikenal pasti tadi. Langkah ini mungkin diulangi beberapa kali untuk mendapatkan spesimen buah pinggang yang mencukupi. Selepas mendapat tahu result daripada ujian biopsi, doktor telah menyarankan saya melakukan rawatan seperti IV cyclophosphamide, iaitu rawatan kemoterapi lah, selama 1 bulan sekali, selama 6 kali. Di antara perawatan-perawatan yang dilakukan terhadap pesakit-pesakit yang mengalami gejala nephrotic syndrome, pada kebiasaannya pesakit-pesakit disarankan untuk mengambil kadar protein yang rendah di dalam pemakanan mengikut berat badan. Kedua, mengurangkan atau mengawal pengambilan air dan garam mengikut nasihat yang dikeluarkan oleh doktor, terutamanya pada peringkat permulaan bengkak. Ketiga, penggunaan ubatan seperti diuretics untuk mengurangkan bengkak yang dialami oleh pesakit-pesakit. Keempat, sekiranya pesakit mengalami jangkitan kuman, antibiotik akan diberikan. Kelima, sekiranya pesakit-pesakit nephrotic syndrome ini mempunyai protein yang terlalu rendah, perubatan untuk menghalang ataupun mengurangkan pembekuan darah akan diberikan. Keenam, bagi pesakit-pesakit yang mempunyai darah tinggi, kawalan ubatan untuk mengawal tekanan darah pada tahap yang optimal diberikan kepada pesakit. Yang ketujuh, penggunaan ubat-ubat untuk menghalang keradangan yang berlaku kepada struktur nefron, contohnya steroid. Dan yang ke-8, penyeliaan fungsi buah pinggang melalui darah dilakukan secara berterusan, terutamanya semasa perawatan susulan. Jadi di sini saya nasihatkan kepada yang menghadapi masalah seperti saya yang mengalami nephrotic syndrome, supaya mengamalkan cara hidup yang sihatlah, dan mematuhi setiap saranan doktor seperti makan ubatan mengikut jadual yang telah ditetapkan, dan patuhilah temujanji bersama doktor supaya penyakit yang diderita itu dapat dikawal.